Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kaizari Afindi dan rakan penyampai. Saya Marzela Sigai. Antara tajuk utama malam ini, Sibujaya tiada lockdown. Baik Marzela, tahu tak di Sibujaya tiada lockdown? Tahu Zarif, cuma perketat SOP. Baik, tiada pelaksanaan sekatan pergerakan atau lockdown dikuatkuasakan di Sibujaya. Kata Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Sempurai Petrus Ngelai, apa yang dilaksanakan hanyalah memperketatkan prosedur operasi standard SOP. Katanya, tujuan utama SOP diperketat selama 2 minggu adalah untuk mengurangkan pergerakan lalu lintas berikutan bilangan kes COVID-19 yang direkodkan adalah tinggi. Setakat ini kita telah melihat ada beberapa kesan selepas kita membuat sekatan jalan raya iaitu di persimpangan masuk. Kita lihat juga bilangan kereta yang masuk telah dikurangkan juga sebab kita tidak membenarkan mereka yang tak ada urusan dan juga tak ada permit untuk masuk ke Sibujaya. Dan bagi yang keluar seperti yang kita ketahui beberapa hari ini yang keluar sebab kebanyakan penduduk di Sibujaya ini bekerja di Bandar Sibu dan mereka terpaksa keluar ke Bandar Sibu dan mereka juga telah mendapatkan permit. Penjelasan Sempurai adalah untuk menjawabkan kebimbangan orang ramai terhadap kemungkinan sekatan pergerakan dikenakan ke atas kira-kira 30,000 orang penduduk di Sibujaya. Selain itu, Sempurai menegaskan hanya perniagaan berkaitan produk makanan, farmasi, klinik, bank dan stesen minyak yang dibenarkan beroperasi di Sibujaya. Seperti biasa, 2 orang per satu kereta dan tempat perniagaan yang dibenarkan juga telah dikurangkan. Hanya yang menjual makanan, farmasi, klinik, bank dan petrol station saja dibenarkan. Yang lain-lain tak dibenarkan. Begitu juga dengan sekolah, kelas semua ditutup termasuk yang akan menghadapi peperiksaan juga ditutup. Dan juga yang SOP keempat iaitu berkenaan dengan pengkebumian dan juga sambutan Tahun Baru Cina mesti mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh SDMC. Sementara itu, di Kapit, tahap pematuhan warga Kapit terhadap pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan adalah tinggi. Di persekitaran Pasar Kapit, suasana nampak lenggang tiap-tiap hari selepas persyaratan sebagai zon merah dan PKP 2 dikuatkuasakan, di mana warga komuniti Kapit semua turut serta mematuhi arahan untuk mematuhi SOP COVID-19. Warga komuniti Kapit yang kelihatan turun ke pasar hanyalah segelintir sahaja, iaitu yang turun untuk membeli belah barang-barang keperluan harian dan juga barang-barang keperluan asas saja. Berhubung aktiviti ekonomi di Kapit, tambah lating, Pasar Tamu Kapit akan dibuka beberapa hari lagi setelah kerja-kerja sanitasi selesai. Buat masa ni untuk beberapa hari lepas kita telah buat sanitasi dekat market tamu. Jadi belum ada kegiatan untuk berjual pada 2-3 hari ini mungkin besok atau lusa kita akan buka semula lah. Buat masa ni yang cuma dibuka adalah untuk menjual barang basah saja macam ikan dengan daging saja. Pelaksanaan PKP di Kapit dan Song yang bermula 2 Februari sehingga 15 Februari 2021 merupakan bahagian kedua di Sarawak yang melaksanakan perintah itu selepas di Sibu. Saya tengok ni saya terkejut sama hari Rabu ada hujan lebih lagi kuat daripada yang tak ada hujan tu ini dapat jatuh. Itu saya memang heran saya tengok ni barang. Pertama kali dalam sejarah, jalan ke kampung Mawang Tehep terputus akibat insiden tanah runtuh. Susulan itu, tindakan segera diambil dengan membina lencongan sementara untuk menghubungkan penduduk di sekitar. Menurut pemangku jurutera bahagian Jabatan Kerja Raya JKR Serian, Insinyur Oliver Ngabong Jimmy, runtuhan melibatkan jalan sepanjang 50 meter, lebar 12 meter dan berkedalaman sehingga 10 meter. Punca runtuhan dipercayai adalah disebabkan oleh hujan lebat yang berlaku sejak beberapa hari lalu. Dan
Pada hari ini kita membuat seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Amar, diversion, iaitu jalan sementara untuk membenarkan orang kampung keluar dan masuk dari kampung Mawang Dahab ini. Okay. Untuk kerja-kerja seterusnya, kita akan membuat siasatan tapak yang lebih lanjut, ya, survey, SI works dan seterusnya. Kita akan membuat design supaya kita dapat membina balik jalan ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Amar Michael Manyin Jawong berkata, penyelesaian jangka panjang masih di dalam perbincangan. Berhasil ini pun bukit. You see up and down, up and down. So the permanent solution, we have to get JKR to do a design. That means we do like what we do for Padawan All Road. Padawan All Road. That is the permanent solution. That means you have to cut all those hills and make it strengthen and make level. Ini permanent solution. Siasatan lanjut akan dijalankan merangkumi kerja-kerja kajian penyiasatan tanah dan proses reka bentuk sebelum melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Kerja-kerja giat dijalankan bagi menyediakan jalan alternatif untuk penduduk kampung di Mawang Tauk yang terjejas akibat tanah runtuh yang berlaku kira-kira jam 4.16 petang Ahad. Seramai 135 buah keluarga dikatakan terjejas akibat daripada tanah runtuh ini. Laporan Salasia Safian bersama juru kamera Faitullah Morni, TVS Serian. Enam lagi pusat pemindahan sementara PPS ditutup pada Isnin. Ia berikutan keadaan banjir yang semakin pulih di dua buah daerah di Sarawak dengan hanya 528 mangsa masih lagi ditempatkan di 3 PPS berbanding 813 orang pagi tadi. Laporan terbaharu Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak memaklumkan 3 PPS yang masih beroperasi itu kesemuanya di daerah Serian. Ia terdiri daripada Sekolah Kebangsaan Tanah Putih dengan seramai 338 mangsa, Dewan Masyarakat Serian 148 mangsa dan Dewan Kampung Selabi Entukuh 42 mangsa. Dua buah PPS di daerah itu iaitu Dewan Kampung Rimba Padi dan Dewan Serbaguna Rancan yang masing-masingnya menempatkan seramai 75 dan 35 mangsa banjir telah ditutup kira-kira pukul 1 tengah hari selepas mereka dibenarkan kembali ke kediaman masing-masing. Sementara itu, kesemua 4 PPS terakhir yang beroperasi di daerah Simunjan dalam bahagian Semarahan turut ditutup hari ini sejak pukul 1 tengah hari dengan 175 mangsa juga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jumlah terakhir mangsa banjir di daerah itu melibatkan 96 orang di PPS Dewan Mesra Simunjan, 40 orang di Dewan Kampung Entango Sebuyau, 27 orang di Dewan Masyarakat Lubuk Buntin dan 12 orang di Masjid Kampung Seruyuk Sebuyau. Lagi perkembangan dalam negeri, pembinaan medan selera mentading mukah bakal melonjakkan lagi pendapatan masyarakat setempat khususnya golongan peniaga kecil di daerah Balingan. Menurut Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi, ia dijadualkan siap pada suku pertama 2021. Medan selera mentading yang ada peruntukan sebanyak 5 juta di bawah LCDA. Tambah Yaakob, pembinaan kemudahan itu bukan hanya memfokuskan kepada peningkatan taraf sosioekonomi penduduk, tetapi merupakan salah satu usaha kerajaan mempromosikan daerah berkenaan kepada dunia luar. Sementara itu, tinjauan TVS juga mendapati komuniti peniaga kecil setempat teruja dengan pembinaan medan selera yang lebih tersusun itu. Mesej utama YB lah untuk kemudahan rakyat Balingan lah. Untuk macam kami itu lah, macam berniaga, ayalah peluang kami lah untuk dapat pendapatan kami lah. Ya, boleh menarik orang lain berkunjung lagi lah dekat tempat terpencil macam tu. Siapa tahu kan? Program
agro pelancongan dipenalkan bagi mempercepatkan pembangunan di Kampung Simila Jau Baru Bintulu. Bagaimanapun sejak diperkenalkan setahun lalu, perkembangannya amat perlahan. Sehubungan itu, penduduk berharap pelaksanaan projek itu dipergiatkan. Harapan itu disuarakan pengerusi Kampung Simila Jau Baru, Redwan Ayub. Menurutnya, kelewatan projek berkenaan menyebabkan penduduk tidak dapat pindah ke kawasan penempatan baharu itu. Jelasnya, dengan keluasan tanah 238 hektar, kampung tersebut sesuai dibangunkan projek agro pelancongan. Di lorong 4, kita ada 4 lorong. Okay? Ada 4 lorong di sini. Lorong pertama, lorong kedua, lorong ketiga, lorong keempat. Jadi kita memilih, dinasihatkan oleh pihak JKR untuk lorong 4 ni sebagai projek pilot projek mereka lah. Inilah projek yang pertama yang kita perolehi daripada Maris JKR. Redwan berkata setakat ini terdapat 298 pemilik berdaftar di tanah berkenaan dengan setiap pemilik mempunyai tanah antara 0.8 hektar hingga 1.2 hektar. Sebelum ini, kampung itu ada menerima bantuan di bawah dana Projek Transformasi Luar Bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju Majang Denggi. Bagaimanapun tidak mencukupi. Lebih banyak pembangunan asas seperti air, jalan dan parit diperlukan bagi menjayakan kampung berkonsepkan agro pelancongan itu. Memberi satu meningkatkan ekonomi dari segi terutama sekali kita wanita, di mana kita boleh belajar lebih lagi dan untuk mengedarkan produk-produk yang ada agar dapat ke taraf yang lebih jauh, bukan untuk di kampung saja tapi seluruh Sarawak kalau dapat lebih jauh lagi daripada negeri kita saja. Biarpun sambutan tahun ini akan disambut dalam suasana norma baharu, namun di Pusat Jagaan Orang Tua Hun Nam Siang Teng, tradisinya tetap diteruskan. Apa yang menarik pada tahun ini, Pusat Jagaan Orang Tua Hun Nam Siang Teng akan pakai kaedah baru iaitu penyerahan sumbangan berupa pek makanan secara pandu lalu. So this year, do it in a different way because of the COVID-19. So we use it to go through maybe faster, not crowded. So easier for them also. So this is our every year project. Yeah. Sementara itu, bagi penduduk di pusat jagaan ini, layanan selesa yang diterimanya membuatkan dirinya merasa seperti berada di rumah sendiri. Aku sudah diam sini, sentong sini sudah 1 tahun lebih, tapi kok bagus sinilah. Pasal dia orang kepala semua jaga saya orang, ada semua bagus. Pasal dia orang semua ada tolong-tolong orang macam ini hari ini macam kasih orang sponsor barang kan, semua bagus-bagus. Selain daripada Tahun Baharu Cina, pusat jagaan ini turut merayakan sambutan lain seperti Hari Raya dan Hari Gawai. Kini terdapat 37 warga emas yang menginap di Pusat Jagaan Orang Tua Hun Nam Siang Teng. Marzila tahu tak, di Sarawak sendiri terdapat kluster yang menyerupai genetik Britain. Ya ke? Di mana itu, Zarif? Di Sibu, iaitu kluster Pasai. Dan virus COVID-19 yang menular dalam kalangan kluster Pasai dipercayai menyerupai virus dari Semenanjung Malaysia dan sedikit penjujukan genetik Britain. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, ia berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Kajian mengenai penjujukan genetik virus itu telah membuktikan bahawa kluster Stutong dan Kranji di Kuching juga mempunyai komponen genetik dari Indonesia dan United Kingdom. So that's why we are so certain that the one that from Kuching, the outbreak in Kuching and begin over Christmas and New Year's time, they are originally from Indonesia and they have some British, UK variants inside. March, April infection and to the current infection, the genetic sequencing shows that it's totally different strain now, different variant. The one that we have in the March, April last year are mostly Wuhan, mostly with China strains. Bagaimanapun katanya, varian UK dalam kelompok Stutong dan Kranji bukanlah mutasi varian UK COVID-19 yang baru yang dikenali sebagai mutasi varian B117.
But on the other hand, we still yet to figure out what is the consequences, clinical consequences of these variants in the mutation. We still do not know yet what the clinical consequences. That may explain why in Sarawak we noticed that 40% of people infected got symptoms, whereas in worldwide it's only 20% has symptoms. So that all is clinically presentation. We still we need the scientists, we need the university, we need people like the specialist like Dr. Chua to go and study more and so that to see whether our Sarawak the one that is strain in Sarawak, in what way they are different. Lagi perkembangan COVID-19. 3 lagi kes kematian akibat COVID-19 dicatatkan di Sibu pada Isnin. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 53 kes. Ketiga-tiga kes kematian pada Isnin melibatkan pesakit COVID-19 yang berusia 60 tahun ke atas. 2 daripadanya mempunyai komorbid, penyakit darah tinggi dan dislipidemia. Manakala terdapat 84 kes positif dikesan di Sarawak. Dengan pertambahan tersebut, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 Sarawak adalah sebanyak 5,760 kes. Terdapat 15 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak. Sementara itu, daerah Lubuk Antu dan Telang Usan telah kembali berstatus hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan direkodkan dalam tempoh 14 hari lepas. Daerah Samarahan dan Subis pula kembali berstatus kuning juga setelah tiada kes jangkitan tempatan direkodkan dalam tempoh 14 hari lepas. Dalam pada itu, sebanyak 24 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di negara pada Isnin. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang merupakan jumlah kematian tertinggi direkodkan di sini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kematian di negara ini sebanyak 896 kes yang bersamaan dengan 0.36% daripada jumlah keseluruhan kes. Kali terakhir Malaysia merekodkan kadar kematian tertinggi adalah sebanyak 21 kes pada 2 Februari lalu. Sementara itu, sebanyak 3,100 kes baru positif COVID-19 direkodkan dan menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 245,552 kes. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 1,196 kes, diikuti Johor 490 kes dan Melaka 344 kes. Lakukan penelitian secara menyeluruh sebelum mengubah atau mentransformasikan pentafsiran Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Demikian tegas Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash Abdullah. Katanya pihak STU sentiasa mengalu-alukan sebarang penambahbaikan kepada sistem peperiksaan yang menjurus kepada transformasi. Bagaimanapun, untuk peperiksaan SPM yang telah berusia lebih 50 tahun itu, beliau berharap sebarang pindaan sistem perlu mengambil kira pihak yang terlibat seperti pelajar, guru dan ibu bapa untuk memahami sistem tersebut. Menurutnya, golongan tersebut perlu diberi masa untuk menyesuaikan diri sebelum ia dilaksanakan kelak. Sebarang perubahan juga katanya hendaklah bersesuaian dengan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Memangnya proses ini akan mengambil masa untuk dilaksanakan dan apabila ianya ditadbirkan nanti tidak akan menimbulkan sebarang keraguan oleh mana-mana pihak dan bersifat adil kepada calon yang menduduki periksaan di seluruh negara. Pensijilan SPM berkait dengan pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan sebarang perubahan perlu berlaku secara teratur, teliti dengan mengambil kira pengiktirafan sijil kita iaitu SPM di peringkat antarabangsa. Tambah beliau lagi, segala fasiliti dan kepakaran seharusnya mencukupi sebelum sebarang pelaksanaan dilakukan. Jelasnya, STU sentiasa menyokong sebarang penambahbaikan kepada sistem pendidikan demi mengekalkan kualiti pendidikan yang menepati piawai bertaraf antarabangsa.
Tular rakaman video berdurasi 15 saat di salah sebuah hub kurier syarikat JNT Express menunjukkan pekerjanya membaling bungkusan pelanggan. Tindakan tersebut dipercayai atas tujuan mogok selepas majikan mengurangkan komisen kerja. Setelah mendapat pelbagai reaksi netizen yang kesal dengan tindakan terbabit, 7 pekerja JNT Express Perak membuat permohonan maaf. Menerusi video permohonan maaf berdurasi 57 saat yang dimuat naik di Facebook JNT Express Malaysia Perak, seorang daripada pekerja menafikan terdapat isu potongan gaji. Kami ingin menjelaskan bahawa kami tidak ada melakukan tindakan mogok. Kami ingin sekali lagi memohon maaf kerana telah menjejaskan nama pihak syarikat dan menjejaskan barang-barang rakyat Malaysia. Kami sedaya upaya akan clear dan hantar barang pelanggan secepat yang mungkin. Terdahulu, JNT menerusi satu kenyataan memohon maaf kepada pelanggannya di seluruh negara berhubung kejadian tersebut. JNT menjelaskan insiden berlaku disebabkan kaki tangan kurang jelas mengenai sistem pengagihan bonus sehingga menjadi punca kejadian mogok. Perkembangan seterusnya. Hock Seng Lee bersama Nextbest Sendian Berhad dan Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM melancarkan pertandingan seni bina mereka pembangunan di sebuah plot tanah komersial di Kuching. Pertandingan yang menawarkan hadiah pertama berjumlah RM100,000 itu terbuka kepada semua ahli berdaftar Pertubuhan Arkitek Malaysia. Pengurus Besar Pembangunan Hartanah Hock Seng Lee, Tay Chok Ki berkata pertandingan tersebut bermula 8 Februari sehingga 19 April tahun ini. Pemenang pertandingan yang turut menawarkan hadiah RM50,000 untuk tempat kedua dan RM25,000 untuk tempat ketiga akan diumumkan penghujung Mei tahun ini. Menurutnya ini kali pertama pertandingan seumpama itu diadakan dan peserta dibenarkan bekerjasama dengan arkitek luar negara. Beliau berkata pertandingan ini adalah satu pertandingan idea memajukan sekeping tanah komersial yang bukan sahaja perlu ada bangunan hebat tetapi ruang untuk manfaat awam. Seterusnya, langkah drastik perlu diambil bagi menyelesaikan masalah banjir di beberapa kawasan di Semarahan. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang berkata, masalah banjir dijangka berlaku lagi kerana fenomena air pasang besar atau king tide yang berlaku pada penghujung Februari. Hujan lebat dan juga king tide, otomatik kawasan kita ni dilimpahi oleh air. Sebab tu yang terjejas teruk sangat kali ini adalah di kawasan Bangkat Semong, Sungai Mata, yang mana melibatkan orang kata kawasan-kawasan pertanian, kampung-kampung yang berdekatan telah dilimpahi air disebabkan limpahan air dari kawasan pertanian, kawasan pertanian. Khasnya kawasan pembangunan skim IDA. Kata Rubiah, pihaknya sedang bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian jangka panjang seperti membina kawasan pengairan dan saliran baharu. Kita bersetuju untuk orang kata menggali semula dua sungai iaitu Sungai Semong dan juga Sungai Beladin untuk Bangkat Semong dan juga upgradekan culvert ataupun pintu air yang kecil dan kita telah pun orang kata memohon peruntukan daripada state dan juga peruntukan daripada federal lah untuk tujuan berkenaan. Dan insyaAllah saya dimaklumkan oleh pihak DID dan juga pihak IDA sekiranya rancangan kita ni dapat dilaksanakan segera, masalah banjir ataupun masalah limpahan air ni dapat kita tangani dengan mudah. Jelasnya, walaupun kerja-kerja penyelenggaraan perparitan telah dilaksanakan secara berkala, tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah banjir. Ini kerana terdapat faktor lain seperti kewujudan ladang-ladang dan kawasan pertanian yang luas, sekaligus menuntut supaya sistem pengairan dan saliran perlu diperbaharui. Memiliki dan menjual mercun serta bunga api tanpa permit adalah satu kesalahan berat.
Pegawai Turus Pelesenan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak Deputi Superintendent Muhammad Morshidi Abdullah berkata, individu yang mahu mengimport bahan berkenaan perlu melalui prosedur ketat. Dia first dia kena apply melalui ketua polis daerah lah. Memang ada form dia. Lepas tu apabila kita akan ambil vetting dia juga, ambil cap jari, kita akan tengok check background. Yang paling penting, kita nak dia mesti kena come up with dengan dia punya magazine. Strong room. Strong room ni dia mesti diperiksa oleh 10 agensi. Mesti ada laporan daripada beberapa agensi yang lain lah. Morshidi berkata Kementerian Dalam Negeri KDN telah meluluskan hanya 45 jenis bunga api. Bagaimanapun, setiap permohonan permit hanya dibenarkan mengimport 13 daripada 45 jenis bunga api tersebut. Sementara itu, Komander Brigade Pasukan Gerakan AM PGA Sarawak, Senior Assistant Commissioner Macha Atta berkata, pasukannya akan meningkatkan pemantauan pematuhan dalam pengendalian bahan bunga api, khususnya menjelang musim perayaan. Ini termasuk memeriksa semua permit dan kebenaran bertulis adalah sah dan tiada kesalahan dari segi undang-undang. Kita beralih ke perkembangan sukan. Bekas penyerang Sarawak FA musim 2012-2013, Azizan Baba terkejut derita hematoma di paha kiri yang dialaminya kini disahkan melarat sebagai kanser. Azizan yang baru sahaja menjalani pembedahan sebanyak 2 kali dalam proses pemulihan, bagaimanapun diberitahu mengidap kanser oleh pihak hospital. Yang stage tu kemungkinan doktor yang dekat sini dia kata 2. Esok saya akan refer kepada pakar kanser. Dia akan maklumkan stage berapa yang ketika ni. Sebab ketika ni kaki saya memang... Tambahnya, meskipun sudah 7 tahun meninggalkan bumi Sarawak, beliau begitu terharu apabila sebahagian besar bantuan yang diterima bagi menampung kos rawatannya sebelum ini disumbangkan oleh orang-orang dari Sarawak. Kebanyakan yang beri sumbangan, kebanyakan rata-ratanya adalah orang Sarawak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Sarawak yang beri sumbangan kepada saya dan beri sokongan moral. Datuk Sudarsono, Datuk Abu Mazuki, Bos Abdullah Julahi. 3 orang ni yang banyak menyumbang kepada saya lah, yang banyak bantu saya. Sehubungan itu, mana-mana pihak yang ingin membantu bekas pemain bola sepak Liga Malaysia itu boleh menyalurkan sumbangan di nombor akaun seperti yang tertera. Laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS. Ada pesanan apa-apa tak, Zarif? Ada, Marzila. Kepada semua yang tidak dapat pulang ke kampung halaman untuk menyambut perayaan Tahun Baharu Cina, janganlah bersedih. Kita biasakan diri dengan norma baharu ini. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Saya Kaizari Afindi. Dan saya Marzila Sigai. Ingat, selepas hujan pasti ada pelangi. Salam hormat dan selamat malam.